Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan salihah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tahiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma rzuqna rizqan halalan tahiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma rzuqna rizqan halalan tahiran tayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Sebelum kita pergi lebih jauh, nak tanyalah. Suara jelas ke? Minta sahabat-sahabat yang menonton boleh komen suara jelas ke tak. InsyaAllah kita malam ni kita bincang bab nafkah. Satu tajuk yang kemungkinannya satu perkara yang kita belajar, mungkin kita belajar kejap je, tapi aplikasinya kita nak bawa sepanjang hidup kita. Dan sebab itulah tanggungjawab seorang suami ataupun ayah ni sangat-sangat besar. Tanggungjawab suami ataupun ayah ni sangat-sangat besar. Disebut dalam kitab, seorang suami ataupun ayah sangat bertanggungjawab, yang bertanggungjawab ke atas anak dan juga isteri-isteri dia. Yang mana dialah yang bertanggungjawab untuk sebarkan ilmu kepada keluarga dia, bagi didikan ilmu kepada keluarga dia. Itu tanggungjawab suami. Jadi hari ini kita akan bincang berkaitan dengan tajuk nafkah. Nafkah yang mana sangat penting kepada kita lelaki, untuk kita lebih bersedialah untuk menghadapi arus dalam rumah tangga ni. Begitu juga mereka yang sudah kahwin mungkin boleh kongsi tips lah, tips dan juga idea untuk sama-sama kita amalkan lah. Macam mana kita nak ni. Baik, alhamdulillah jelas Ustaz Atiquddin, masya-Allah tabarakallah. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, sukan untuk jemput sahabat-sahabat untuk sama-sama share, sama-sama like dan share. Dan sahabat-sahabat yang sedang tengok ni, sekiranya ada input-input menarik yang sahabat rasa sesuai untuk dikongsikan, boleh tulis di ruangan komen. Boleh tulis di ruangan komen, sebab saya baca semua komen-komen sahabat-sahabat semua ni, insya-Allah. Baik. Kahwin ni adalah daripada perkataan Arab yang dalam bahasa Arabnya disebut sebagai an-nikah, an-nikah, ataupun az-zawaj, nikah ataupun az-zawaj. Jadi takrif kahwin ni apa? Sebelum kita pergi lebih jauh, sebelum kita bincang tentang nafkah, sukan untuk bawa sahabat-sahabat untuk kita sama-sama mendalami apa itu takrif kepada kahwin itu sendirilah. Baik, an-nikah pada lughah, an-nikah lughatan ad-dhammu. Ad-dhammu ni maksudnya gabung, himpun. Himpun ad-dhammu. Itu pada lughah. Adapun pada bahasa ataupun pada lughah, ad-dhammu. Adapun pada syarak, nikah membawa takrif ibahatu wat'i bilafzi inkah aw tazwij aw tarjamatihi. Pada syarak, nikah ni adalah satu halalnya wati, halalnya jima' dengan lafaz nikah ataupun lafaz tazwij ataupun terjemah keduanya. Jadi kalau orang tu seorang wali
dia guna lafaz zawwajtuka ibnati sebagai contoh. Lafaz nikah. Zawwaja. Ataupun ankahtuka, aku nikahkan kamu. Ibnati, anak aku. Jadi bila mana gitu, dikira sudah sah dah nikah dengan lafaz yang tersebut. Akan tetapi kalau guna lafaz selain daripada itu, maka ada perbincangan lah. Kalau guna lafaz, aku serah kepada kamu, anak aku ni hak balik. Macam mana lagi lafaz ayah. Jadi ini adalah kena guna, kalau nak kahwin kena guna lafaz inkah ataupun lafaz tazwij. Itu yang pertama. Baik. Ta'arif ni dipetik daripada kitab Mishkatul Misbah fi Syarih Iddah Wasilah fi Ahkamin Nikah li Fadilati Syekh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala. Baik. Mungkin saya boleh share screen. Kita akan terus kepada apakah nafkah seorang suami terhadap isterinya. Apakah seorang suami perlu bersiapkan kepada isterinya? Itu insya-Allah kita akan kongsikan dalam paparan skrin insya-Allah. Okey, sekejap . Waalaikumsalam Ustaz Syawal. Masya-Allah. Baik. Semoga boleh tengok skrin saya. Baik, jelas ke skrin ni? Baik. Jadi an-nafaqah 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 ataupun dalam bahasa Melayunya kita sebut nafkah lah. Dalam bahasa Melayu kita sebut an-nafkah. Baik. Nafkah ni adalah satu perkara yang wajib ke atas suami. Wajib ke atas suami untuk isteri. Jadi seorang suami wajib untuk bagi nafkah kepada isteri. Baik. Jadi apakah nafkah yang wajib ke atas suami bagi isteri? Ada beberapa perkara lah yang disebut oleh para alim ulama. Yang pertama iaitu nafkah dari sudut makanan. Sudut makanan iaitu beras ataupun putu balat. Yang pertama putul balat. Putul balat ni apa? Makanan ruji. Seorang suami wajib memberi makanan kepada isterinya dan makanan tersebut adalah makanan ruji. Makanan ruji. Apa itu makanan ruji? Iaitu makanan yang boleh mengenyangkan. Makanan ruji iaitu
makanan yang boleh mengenyangkan. Baik. Jadi kewajipan pertama, nafkah suami untuk berikan kepada isteri adalah qutul balad ataupun makanan ruji. Bagi kita di Malaysia, qutul balad kita adalah qutul balad qutul balad kita adalah beras. Beras. Ataupun al-aruz. Al-aruzza. Beras. Jadi setiap negara berbeza makanan ruji mereka. Kemungkinan di negara Arab bukan beras, mungkin gandum. Di setengah-setengah tempat mungkin barley. Mungkin barley, ada barley jadi makanan ruji mereka. Adapun kita, orang Asia ataupun orang Malaysia ni khususnya, makanan ruji kita adalah beras. Maka seorang suami wajib untuk memberi nafkah beras kepada isterinya setiap hari. Setiap hari. Sama ada dia nak beli setiap hari ataupun nak beli terus untuk sebulan, atau bergantung kepada perancangan suami lah. Itu bergantung kepada perancangan dia. Tapi yang pasti wajib untuk memberi nafkah beras. Baik. Kalau kita orang yang tanya kita, berapa banyak beras yang perlu diberikan oleh suami kepada isteri? Berapa banyak? Jadi kita akan perincikan insya-Allah. Baik, sekiranya suami itu golongan kaya, orang kaya. Okey, suami orang kaya. Maka yang wajib diberi kepada isteri adalah 2 muk. Iaitu 2 cupak. Okey, 2 cupak. 2 cupak ni bukan sekali bagi 2 cupak ni adalah setiap hari. Setiap hari. Ini yang perlu disediakan oleh suami kepada isteri. 2 muk ataupun 2 cupak setiap hari. Baik, kalau kita tanya kita, satu cupak tu berapa gram? Sekarang ni kita tak guna cupak dah. Sekarang ni kita tak guna cupak. Satu cupak tu banyak mana? Jadi kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adlatuhu, dia kata al-mu' ni adalah hafnatun mil'u al-yadainil mutawassitaini, iaitu satu cakupan penuh 2 tapak tangan yang mutawassitah, yang pertengahan. Itu satu cupak, ataupun dalam bahasa mudah ataupun dalam dalam timbangan sekarang ni, satu cupak ni bersamaan dengan 675 gram. 675 gram. Itu satu cupak. Baik, siapa bersama dengan saya boleh komen bersama dengan saya. Sebab takut saya cakap sorang ni. Cuba komen saya. Kita ada 17 orang sekarang ni. Okey, jelas. Ustaz Syawal, masya-Allah. Ustaz Syawal tu kena share sikit tips ke pengalaman ilmu. Masya-Allah. Masya-Allah. Ustaz Syawal ni orang yang sangat saya hormati. Ustaz Atik, masya-Allah saya. Okey, baik, jelas. Tu bagi orang kaya, suami yang kaya, maka kena bagi 2 cupak setiap hari. 2 cupak beras setiap hari. Baik, macam mana kalau suami tersebut adalah suami pertengahan. Clear molek dari Sabah. Masya-Allah. Ustaz Syamsul dari Sabah nah, masya-Allah. Tu perjuangan untuk berbakti kepada anak didik sampai Sabah, masya-Allah. Baik, kalau suami itu golongan pertengahan, maksudnya tidak terlalu
kaya, tidak terlalu miskin, maka yang perlu diberikan kepada isteri adalah 1 mud setengah. 1 mud setengah. 1 mud setengah itu 1 cupak setengah. Jadi kalaulah 1 cupak 675 gram, maka 1 cupak setengah ni lebih kurang lah. Lebih kurang dalam 900 ataupun 1 kilo lebih. 1 kilo lebih kurang. Tu 1 cupak setengah. 2 cupak 1 5 1 20. Kalau 2 cupak cuba darab sendirilah. 7 ni 5, darab 2. Cuba darab. 1 7 6 7 5 darab 2. 50 1350. Okey, boleh. Baik, ini bagi suami kaya 2 cupak setiap hari. Bagi suami pertengahan pula 1 cupak setengah. Manakala bagi suami miskin, suami miskin ni macam mana? Jadi dobit miskin ni kita akan perincikan nanti dalam daurah, insya-Allah. Okey. Suami miskin adalah nafkah setiap hari dia kena bagi adalah 1 mud sahaja. Ataupun 1 cupak. 1 cupak saja. Ni bagi suami miskin. Baik. Tu siap. Baru dah sudut makan ni. Dah sudut makan ni ruji ni. Baru 1, bukan kata saya sesal lah. Dah cukup dah berah. Boleh nikah. Beras kita beli. Bukan gitu. Ada lagi. Tanggungjawab lain yang perlu dipikul oleh suami. Bukan hanya berah saja. Yang pertama berah. Settle berah. Baik. Yang kedua, setelah berah, yang kedua lauk pauk. Yang kedua lauk pauk, air minum. Baik. Yang kedua adalah lauk pauk. Namakan beli beras saja. Balik rumah beli beras semata-mata tapi tak beli lauk. Makan apa kita ni? Tak. Nafkah beras saja. Saya wajib bagi beras je kat awak. Okey. Lauk pauk juga adalah tanggungjawab nafkah bagi suami. Suami yang wajib beli. Lepas tu kalau isteri nak beli, silakan, tak ada masalah. Tapi yang wajibnya adalah suami. Suami yang wajib belikan nafkah dari sudut lauk pauk untuk isteri. Tu. Begitu juga air minum. Air minum. Nak beli jenama apa belilah. Tak saya sebutlah nama-nama jenama-jenama penapis air tu, pandai-pandai sendiri. Tapi itu adalah contoh tanggungjawab suami untuk berikan isteri dia air minum. Kalau tak ada duit, tak mampu nak beli penapis air yang mahal-mahal, tak, boleh gali telaga sendiri. Tak ada masalah. Yang penting kena sediakan air minum dan juga lauk pauk lah. Okey, beres. Settle. Yang kedua, air minum, lauk pauk. Okey, bukan itu saja. Selain daripada air minum dan lauk pauk, juga kena sediakan kelengkapan memasak. Kelengkapan memasak. Masya Allah, ni tanggungjawab suami ni. Jangan ingat ni tugas orang puan ni, dapur ni orang puan. Saya nak makan saja. Saya nak tunggu makanan siap. Boleh ke chef? Sedap kita nak siap macam mana? Ruyuk tak beli. Macam mana nak siap kalau kendi pun tak beli? Sudu tak beli, garpu tak beli, sudik pun tak beli. Nak siap macam mana masak? Tak, kelengkapan masak tu adalah tanggungjawab suami. Ni para suami semua. Wahai para suami yang dirahmati Allah semua. Tanggungjawab beli pinggan jenama korel tu. Tanggungjawab suami. Jenama tu tak kisahlah, tapi tanggungjawab untuk beli pinggan, mangkuk, semua kelengkapan memasak
adalah tanggungjawab suami. Biar reti, biar faham. Ni kadang-kadang bila mana isteri nak beli, kita yang marah. Ada dah kan? Ada dua baru. Kalau ada tetamu mari, tak boleh nak jamu nasi sebab tak ada pinggir. Jadi biarlah dia beli. Biar dia beli. Kalau guna duit kita, ya, guna duit suami. Kalau isteri nak beli juga tanpa duit suami, tak ada masalah, silakan. Tapi tanggungjawab tu adalah tanggungjawab suami. Isteri berhak untuk tuntut daripada suami. Kena ingat molek ni. Ni kadang-kadang kita tak perasan benda ni. Kalau kita tidak masuk daurah, kita tidak belajar kitab secara talaqi, kita tidak perhalusi ibarat-ibarat kitab, kemungkinan kita tak perasan. Yang mana kelengkapan memasak juga adalah tanggungjawab suami. Pinggan, mangkuk, gelas, semualah kelengkapan masak adalah tanggungjawab suami. Siapa kata ni? Adakah Abdullah Hussein yang kata ni? Tak, bukan saya yang kata, sahabat-sahabat semua. Ulama yang kata. Antaranya Syekh Abdullah bin Ahmad Basudan rahimahullah taala tulis dalam kitab beliau Zaitunatul Alqah. Tu. Dalam kitab Zaitunatul Alqah syarah Du'ul Misbah fi Ahkamin Nikah. Masya-Allah . Jadi Syekh sebut kelengkapan masak kena disediakan oleh suami. Termasuklah upah-upah. Kalaulah nak masak tu memerlukan upah, memerlukan kepada chef, memerlukan kepada orang gaji untuk memasak tu. Isteri dia tak pandai. Contoh kan, isteri dia tak pandai masak. Jadi kena upah orang. Bila mana nak upah orang lain, maka bayaran tu adalah tanggungjawab suami. Banyaknya tanggungjawab suami. Rasa lepas pada tahu banyak gini ni, tak menikah dah kitanya. Tak menikah dah kita. Okey, boleh? Jelas ke? Jelas. Sekejap Ana nak setting macam mana nak suruh nampak muka anak ni. Tak reti Okey, tak apalah. Baik. Yang ketiga, nak kongsikan yang ketiga. Alat bersuci. Alat bersuci. Baik. Sahabat-sahabat yang sedang menonton, jangan hanya menonton. Kalau ada pen, ada kertas, ambil pen dan kertas. Kalau ada nota dalam telefon, buka telefon, buka nota-nota, tulis. Tulis. Sebab belajar ni dia bukan dengan dengar saja. Tapi belajar dengan menulis. Ilmu tu perlu diikat dengan tulisan. Perlu diikat dengan tulisan. Jadi kena tulis. Baik. Tanggungjawab suami ke atas tanggungjawab isteri, nafkah isteri ke atas suami, nafkah isteri ke atas suami yang seterusnya adalah alat bersuci. Ni tak berasa ni. Tak, alat bersuci tanggungjawab suami. Nafkah suami. Apa yang suami perlu beli? Sabun. Nak suci guna sabun. Bukan guna air je, sabun. Tak, buruh gigi. Ubat gigi. Dan lain-lain lagi. Banyak lagi alat-alat bersuci tu tanggungjawab suami. Tanggungjawab suami. Pencuci muka. Kalau isteri dia mari beli pencuci muka, masya-Allah. Guna pencuci muka tanggungjawab suami. Ni baru tahu biar reti kita ni. Para lelaki, barulah jadi lelaki perkasa. Iaitu lelaki yang menunaikan tanggungjawab nafkah kepada isteri. Ni kalau suami tak minta dengan isteri macam-macam, nak go tu, nak go ni, nak isteri dia gini, nak isteri dia gitu, nak isteri perfect lah, macam bidadari. Nak dia sendiri
macam koli. Dah. Tak boleh. Nah. Dia kena kita berusaha untuk sempurnakan diri kita terlebih dahulu. Kita bagi nafkah yang sepatutnya, usaha setakat kemampuan kita sehabis boleh. Tu. Jadi alat bersuci adalah tanggungjawab suami. Nafkah yang perlu wajib suami bagi kepada isteri. Yang keempat, rumah. Rumah ataupun kediaman. Tempat tinggal. Ni tanggungjawab suami ni. Tempat tinggal. Tanggungjawab suami. Assalamualaikum. Salah kita mari dengan hadis. Masya-Allah. Salah kemeh. Pakai share. Semua minta sahabat-sahabat semua share perkongsian kita pada malam ni. Insya-Allah kita akan minta semua-semua untuk share. Minta semua share. Baik, rumah, kediaman ataupun tempat tinggal ni adalah tanggungjawab suami tanggungjawab suami. Nafkah yang perlu disediakan oleh suami. Sama ada rumah tu nak beli, terpulanglah nak beli. Kalau tak mampu nak beli, boleh sewa. Bayar bulanan sewa. 500 bulan bayar sewa. Allah. Musim-musim Covid ni. Akad darah putih dah. Sewa tak mampu nak bayar. Tak apa. Boleh pinjam rumah. Boleh, tak ada masalah. Jumpa cari kawan-kawan yang kaya. Nampak rumah banyak tu. Takkan duduk sekaligus semua kan. Takkan sekali duduk tu 5 buah rumah. Mustahil. Sekali duduk tu sebuah je rumah dia duduk kan. Kalau dia dah duduk dah rumah pertama, rumah kedua dia tak duduk dah. Mana ada dia boleh berada di 2 tempat sekaligus. Tak mungkin, mustahil akal tu. Mustahil akal. Jadi dia ada banyak rumah. Boleh tak nak pinjam rumah? Nak pinjam. Saya dengan isteri saya ni tak ada rumah. Saya ni reti kahwin saja. Saya tak reti cari rumah. Jadi nak pinjam rumah boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh saja untuk pinjam rumah. Kalau beli tak mampu, sewa tak mampu nak pinjam, boleh. Ataupun istilah kita ni tumpang lah. Tumpang duduk kan. Istilah kita ni panggil tumpang. Tumpang duduk rumah. Boleh juga. Tapi kena sediakan, ni adalah tanggungjawab suami. Macam mana pula sekiranya isteri ada rumah, suami tak ada rumah? Terbalik kan. Isteri dia lebih kaya daripada suami. Rumah ada. Isteri ada rumah. Ni siapa ni? Rumah isteri. Baik, rumah isteri. Macam mana pula? Adakah isteri ni bila mana suami nak duduk rumah dia boleh ke nak minta sewa? Isteri kaya ada rumah. Suami tak ada rumah. Dia kata apalah, abang tak ada rumah. Main duduk rumah kita. Main duduk rumah kita lah, tak apa. Kita kan nak bersama-sama bina mahligai syurga. Tu. Pada ketika tersebut, isteri tidak boleh untuk minta sewa daripada suami. Tidak boleh minta ujrah. Ataupun tidak boleh minta sewa daripada suami. Ijarah tak boleh minta ijarah daripada suami. Jadi pada ketika tersebut dikira sudah terlaksana dah tanggungjawab suami dengan sekiranya isteri tersebut mengizinkan untuk mereka tinggal di rumahnya. Kalau isteri kata, rumah kita tu, abang kena cari rumah lain lah. Abang nikah saya, abang kena cari kediaman, abang kena cari tempat tinggal, abang kena cari rumah. Rumah saya tu, saya nak sewa kat orang lain. Isteri kata gitu. Kalau isteri kata gitu, maka suami kena cari rumah lain. Kena cari rumah lain. Apa tak? Jadi perbahasan fiqh ni dia begitu . Dia begitu. Jadi mana yang tanggungjawab suami, kita kena aulakan. Kita yang kena cari. Bukan setakat berah kita beli ni, rumah kita beli lagi. Beli rumah ataupun sewa rumah. Tak mampu nak sewa, tumpang dan sebagainya, boleh saja. Kalau isteri tak ada rumah dia, kalau dia izinkan, boleh duduk di rumah isteri tersebut dan sudah terlaksana dah tanggungjawab suami. Kalau isteri nak minta sewa, tidak dibenarkan. Tak boleh minta sewa. Kalau isteri tidak benarkan untuk duduk di rumah dia,
maka suami kena cari rumah lain. Suami kena cari rumah lain untuk sediakan bagi isteri dia. Okey, jelas ke? Sahabat-sahabat yang jelas, sila tulis di ruangan komen jelas. Kita ada bersama kita 12 orang ni. Minta jadi aktif, audiens yang aktif. Boleh tulis jelas. Baik. Baik. Nafkah kita akan pergi tajuk seterusnya. Kejap lagi insya-Allah kita akan habiskan live kita ni. Jangan ke mana-mana. Stay tune stay tune. Kita akan tengok nafkah bagi isteri yang diceraikan tetapi dalam iddah. Baik. Baik. Ini masalah isteri yang diceraikan dan isteri masih lagi berada dalam iddah. Gini perbahasan dia, ramai orang yang tersalah faham, bila mana dia cerai isteri dia terus tak bagi nafkah kepada isteri dia. Terus dia tinggal terus. Dia ambil baju yang pernah dia bagi ke bini dia tu, dia ambil juga. Bukan setakat tak bagi nafkah. Baju-baju bini dia pun dia ambil. Alasan dia, saya beli baju kau ni. Baju saya beli. Tak boleh gitu. Baju kalau kita dah bagi kat dia, maka itu baju dia, bukan baju kita, tak berhak untuk kita ambil balik. Ni kadang-kadang bila mana berlaku perceraian waliyazubillah, ia kena ada fiqh juga. Tak? Sebagaimana kita nak kahwin, kena ada fiqh. Sebagaimana kita nak kahwin, kena tahu hukum fiqh dalam perkahwinan. Begitu juga kalau berlaku perceraian, kena tahu apakah fiqh dalam perceraian. Macam mana kalau seorang suami menceraikan isterinya, adakah pada ketika tersebut suami tersebut tidak ada nafkah dah yang perlu dibagi kepada isteri dia? Adakah begitu sahabat-sahabat semua? Tak? Gitu ke? Tidak begitu. Syarak menjaga kehormatan wanita dan juga menjaga hak wanita. Isteri yang diceraikan, sekiranya tolak tersebut adalah tolak raj'i. Pertama masalah tolak raj'i. Tolak raj'i, sekiranya tolak raj'i, apa maksud tolak raj'i? Iaitu tolak yang boleh dirujuk. Sama ada tolak satu ataupun tolak dua. Apakah nafkah bagi suami ke atas perempuan yang ditolak raj'i? Maka jawapan dia adalah semua nafkah. Yang anda sebut tadi 4 sahaja, tapi tak, dia ada lagi yang lain-lain itu. Yang lain-lain itu kita simpan, kita akan kongsikan dalam daurah nanti dah. Daurah insya-Allah bermula pada hari Selasa ni. Kita akan kongsikan secara lebih detail lah. Secara lebih detail lagi dalam daurah nanti. Jadi isteri yang dicerai dengan talak raj'i, maka dia berhak untuk menerima semua nafkah kecuali nafkah tempat tinggal. Tempat tinggal. Nampak? Kecuali tempat tinggal. Maksudnya isteri berhak untuk terima makanan, berhak untuk terima pakaian, berhak untuk terima lauk pauk, air, apa lagi yang kita sebut tadi, alat untuk bersuci dan sebagainya, wajib untuk disediakan untuk isteri, melainkan tempat tinggal sahaja. Orang kita ni kadang-kadang tak, bila mana cerah, atas balik rumah. Atas balik rumah. Kenapa tak atas hotel? Sepatutnya cerah atas hotel. Tak? Atas di hotel. Baru betul.
Dia sebenarnya bila mana bercerai, seorang suami bila mana menceraikan isterinya dan cerai tersebut adalah cerai raj'i ataupun talak raj'i, maka sebenarnya mereka ni sunat untuk duduk bersama ni. Sunat untuk mereka duduk serumah. Okey. Betul ke? Bukan keceradah ke? Betul. Tak jadi khalwat ke? Tak jadi khalwat dengan molek ni. Dengan molek perhati betul-betul. Seorang suami bila mana bercerai dengan isteri dia, tak jadi khalwat kalau dia duduk bersama dengan dalam satu rumah. Tak jadi khalwat. Tak berdosa. Cuma haram melihat kepada aurat. Nampak? Haram melihat kepada aurat. Tak boleh tengok aurat lah. Tak boleh tengok dah rambut dia. Tak boleh tengok dah kaki dia. Jadi aurat seperti mahram, jadi seperti ajnabiyah biasa. Cuma bila mana dirujuk, maka dia kembali menjadi isteri. Nampak? Boleh kata? Boleh itu talak raj'i. Okey. Semua nafkah kecuali tempat tinggal. Yang kedua, talak bain. Talak bain. Apa itu talak bain? Talak bain adalah talak 3 sebagai contoh. Dia bain ada 2 pula. Bain bainunah sughra, bain bainunah kubra. Detail ni insya-Allah kita akan kongsikan dalam daurah kita nanti insya-Allah. Daurah fiqh munakahat daripada kitab Ghayatul Afrah. Tu yang kedua talak bain. Yang ketiga, baik. Talak bain ni dia pecah dua. Talak bain ni sekiranya isteri mengandung. Yang kedua, isteri tak mengandung. Nampak pecah dua. Kalau isteri mengandung, maka nafkahnya adalah sama seperti yang atas ni. Itu isteri mengandung. Kalau isteri tidak mengandung, maka tidak wajib nafkah. Boleh? Kita wajib nafkah. Okey. Last kali. InsyaAllah kita cuba untuk habiskan mungkin dalam 10 minit lagi insyaAllah. Jika ada soalan boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah nanti saya akan jawablah semampu saya. Kalau tak mampu tu saya bagi kepada ahli ni untuk jawab. Okey. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang saya sebut dalam live dalam Facebook saya ni, saya akan selesaikan beberapa perkara. Pertama, nafkah yang wajib bagi suami. Settle dah. Kita dah kongsikan dah tadi. Nafkah yang wajib bagi suami. Tadi ada 4 perkara. Tapi sebenarnya lebih banyak lagi. Banyak lagi ni, insyaAllah kita akan kongsikan secara lebih detail dalam daurah kita nanti insyaAllah. Yang kedua, nafkah bagi isteri yang diceraikan tetapi masih dalam iddah. Ni. Kita dah kongsikan dah ni. Nafkah bagi isteri yang diceraikan dalam tempoh iddah. Sekiranya talak raj'i, semua nafkah kecuali tempat tinggal. Sekiranya talak bain, maka tengok keadaan isteri itu macam mana. Sekiranya isteri itu ditolak dalam keadaan mengandung, maka kena sediakan semua nafkah kecuali tempat tinggal. Kalau isteri itu tidak mengandung, tak wajib nafkah. Okay, boleh. Dan kita akan jawab soalan yang ketiga. Ana janji 3 perkara, okey? Janji untuk jawab 3 perkara. Soalan yang ketiga iaitu isteri nusyus. Masalah isteri nusyus, adakah perlu bagi nafkah kepada isteri nusyus? Adakah perlu bagi nafkah kepada isteri nusyus? Baik. Masalah isteri nusyus. Baik. Apa itu nusyus? Nusyus adalah seorang isteri keluar daripada ketaatan kepada suami. Ni nusyus. Tu nusyus tu. Seorang isteri keluar daripada ketaatan kepada suami. Tu. Jadi sekiranya seorang isteri melakukan nusyus dan dia tidak taat kepada suami dia, contohnya dia menghalang suami dia daripada nak bersama dengan dia. Itu contoh dia.
maka tidak wajib ataupun istilah lain dia gugur nafkah. Tidak wajib ataupun gugur nafkah. Bila tu? Bermula isteri nusyus start isteri nusyus dan hari kemudiannya. Boleh? Isteri nusyus hari Ahad contoh. Maka hari Ahad gugur nafkah. Semua nafkah yang wajib suami sediakan kepada isteri tak wajib dah. Sebab apa? Sebab nusyus. Hari Isnin nusyus lagi tak wajib nafkah. Hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad seminggu nusyus. Kemudian hari Isnin barulah hari Isnin tu dia mari rasa nak bertaubat minta maaf lah abang. Minta maaf saya banyak buat salah, saya nusyus gini-gini. Barulah lepas pada itulah barulah wajib untuk suami bagi nafkah. Boleh. Jadi selama mana dalam tempoh dia nusyus, maka selama itulah gugur nafkah ke atas isteri tersebut. Gugur nafkah bagi isteri tersebut. Okey, boleh jelas. Jadi itulah 3 perkara yang saya tulis dalam Facebook untuk saya kongsikan dengan anda semua. Masya-Allah bersama dengan kita ni ada 21 view. Jadi saya harap antum dapat sesuatu pada malam ni. Dan kita akan ke soal jawab sikitlah. Kalau ada soalan boleh tulis di ruangan komen lah. Baik. Soalan? Sekejap, kenapa gambar saya tak terbit ni? Gambar saya tak terbit apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap Malish. Okey. Alhamdulillah, ada dah. Hilang gambar ni. Baik, kita tengok soalan. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok soalan. Okey, daripada Ustaz Syamsul. Kita nak pin soalan mungkin sahabat-sahabat nak tengok. Soalan nafkah pakaian. Suami wajib bagi berapa kali dalam hidup? Ataupun berapa kali dalam setahun? Baik. Soalan berkaitan dengan pakaian. Nafkah pakaian, yang pertama kita perlu tahu, nafkah pakaian adalah nafkah yang wajib untuk suami bagi kepada isteri. Okey, apakah yang wajib tu? Baju saja ke? Telekung saja ke? Inner saja ke? Apa lagi? Kain saja ke? Stokis saja ke? Setongan saja ke? Ataupun apa yang kena bagi? Jawapan dia, semua pakaian dia bermula daripada hujung rambut sampailah hujung kaki dia. Daripada daripada tudung, tak. Kemudian dalam tudung dia tu, tebuh kau istilah dia, tak ingat dah. Tak pasti juga, tak biasa pakai. Kemudian jubah, baju kurung, kain dia, tak, pakaian dalam dia. Apa lagi? Allahumma salli ala stokin dia. Tu adalah pakaian yang wajib bagi suami bagi kepada isteri. Wajib ke atas suami untuk bagi kepada isteri. Baik, soalannya, berapa kali kena bagi? Sekali setahun ke? Sekali seumur hidup ke? Tak. Jawapan dia, ulama kata setiap 6 bulan sekali. Ni adalah kitab Ghayatul Afrah ni. Dalam kitab kita ni disebut bahawasanya 6 bulan sekali suami
wajib bagi nafkah pakaian kepada isteri. Masya Allah, tabarakallah. Suami wajib bagi nafkah kepada isteri 16 kali. InsyaAllah kita buat daurah insyaAllah. Baik. Soalan seterusnya. Kita tengok soalan Ustaz Syawal. Terlepas perkongsian tadi. Masya Allah, ayahanda. Ustaz. Tengok soalan Ustaz Syawal. Ustaz Allah, boleh ke campur gaji suami dan isteri? Lepas tu buat pembahagian untuk bayaran komitmen, termasuk duit dapur dan duit makan sekeluarga. Adakah dia dikira suami dah bagi nafkah? Walaupun dalam duit dapur yang beli beras dalam itu termasuk duit isteri sekali, atau kena sediakan bajet khusus pula. Dia begini. Bila mana kita masuk bab praktikal ni, tak macam-macam orang ni. Tak, dia bagi ada buat akaun bersama ni, buat sekali gaji isteri dengan gaji suami duduk sekali. Kemudian daripada itulah susun beli tu beli ni, bayar kereta, bayar rumah dan sebagainya. Baik. Asasnya itu adalah tanggungjawab suami. Itu adalah tanggungjawab suami. Maksudnya basicnya suami yang bertanggungjawab, suami yang kena guna duit dia untuk sediakan. Itu asas dia. Kemudian sekiranya isteri bersetuju, isteri setuju untuk gabung sekali, untuk letak sekali, itu diharuskan, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Okay, boleh? Jelas jadi asasnya itu tanggungjawab suami, tetapi sekiranya isteri bertindak ataupun isteri bersetuju untuk digabungkan duit dia tak sekali dengan nafkah, maka tidak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya sekiranya suami itu berkemampuan, ada gaji dan sebagainya, sebaik-baiknya kita yang kena sediakan. Sebab antara hikmahnya, anda sebut direct tu, hikmah kenapa nafkah ni adalah tanggungjawab suami, cara buat gitu sebab sekiranya isteri bila mana dia tidak rasa nafkah daripada suami, dia tak dapat, dia kaya tu, maka dia akan kehilangan hormat ataupun berkurang hormat dia kepada suami. Seolah-olah kalau suami dia tidak ada pun tak apa, sebab duit beras dia boleh beli, lauk dia boleh beli, rumah dia ada rumah, kereta pun dia ada semua sekali dah. Jadi bila mana dia ada semua sekali, maka seolah-olah dia pandang rendah pada suami. Sebab itulah kalau isteri walaupun bekerja, duit isteri tetap duit isteri. Dalam duit suami ada hak isteri. Dalam duit isteri tiada hak suami. Masya Allah, syarak jaga. Hatta dalam bab zakat sekalipun, anda bagi contoh, dalam bab zakat fitrah, zakat yang wajib dibayar bagi setiap badan. Zakat yang wajib dibayar bagi setiap badan atau bagi setiap individu, walaupun kecil sekalipun, wajib bayar zakat fitrah. Tapi bukan dia bayarlah, baby bukan dia bayarlah, ayah kena bayar. Dalam bab zakat fitrah, seorang suami yang miskin, manakala isteri dia kaya, isteri tidak wajib untuk bayar zakat fitrah kepada suami. Bahkan tak wajib bayar zakat fitrah untuk diri dia sendiri. Nampak? Jelas tak? Isteri kaya ni jutawan, suami fakir, apa-apa kedana. InsyaAllah. Bila mana begitu, isteri tidak wajib untuk bayar zakat fitrah untuk diri dia dan juga untuk suami dia. Cerita siapa tak tu? Tanggungjawab nafkah ni bergantung kepada suami. Tu. InsyaAllah. Okey, jelas, clear. Betul. Okay, alhamdulillah. Baik. InsyaAllah kita akan end sesi live kita ni. Cuma sebelum kita end, Ana nak berkongsi dengan sahabat-sahabat. InsyaAllah esok adalah hari terakhir untuk pendaftaran daurah kita ni. Daurah kitab Ghayatul Afrah liman yatawallal inkah. Kitab karangan Syekh almarhum Syekh Wan Ahmad bin Wan Ahmad Al-Fatani rahimahullah taala. Kitab ni adalah kitab ahli tulisan oleh Ana sendiri dan juga Baba Fauzan, seorang baba daripada Fatani. Dan kitab ni insya-Allah kita akan kongsikan dengan sahabat-sahabat daripada awal sampai akhir insya-Allah.
12 kelas. 12 kelas. Kita akan bahaskan satu persatu tajuk dia tu. Yang bermula dengan apa ni? Cara nikah kahwin, galakan untuk berkahwin, perbahasan rukun-rukun nikah, perbahasan sirah, perbahasan berkaitan dengan suami, siapa yang boleh kahwin, siapa yang tak boleh kahwin. Siapa yang apa ni? Perbahasan berkaitan dengan isteri. Siapa yang boleh kita kahwin dengan dia? Jangan dia tu bini orang. Bini orang haram kahwin. Tak? Tu jangan dia ni dalam iddah raj'i. Walaupun dia dah cerai dah, tapi kalau dia ni masih lagi dalam iddah raj'i, haram kahwin dengan dia. Ini perbahasan yang akan kita bahaskan dalam daurah kita nantilah antaranya dah. Syarat satunya rukun apa wali, rukun berkaitan dengan wali ni dia ada pecah ya bro. Wali mujbi', wali tidak mujbi', wali hakim. Apalagi rukun berkaitan dengan sodak ataupun mahar. Berapakah mahar yang apa ni yang disebut oleh syarak? Berapakah mahar Rasulullah kahwin? Macam mana? Jadi semua ni insya-Allah kita akan kongsikan dalam daurah kita nantilah insya-Allah. Jadi daurah ni esok adalah hari terakhir untuk pendaftaran secara pasangan ataupun pendaftaran secara berkumpulan. Esok hari terakhir untuk dapat dengan apa ni? Dengan harga promo lah. Jadi sahabat-sahabat, orang yang menyertai daurah ni akan dapat e-book secara percuma, yang mana e-book tersebut adalah bertajuk tips memilih pasangan. Masya-Allah. Kita akan kongsikan e-book tips memilih pasangan kepada sahabat-sahabat semua yang menyertai daurah sahaja. Kita akan bagi secara percuma, yang mana disebut dalam e-book tu adalah berkaitan dengan tips bagaimana kita ni nak pilih pasangan kita. Dan sekiranya kita sudah memilih, macam mana? Kadang-kadang orang yang nak pilih pasangan ni orang yang belum kahwin. Tapi kita dah kahwin dah. Contoh kalau kita dah kahwin, pasangan kita ni macam ni. Macam mana kita nak buat? Itu antara yang akan kita bincangkanlah insya-Allah dalam e-book tersebut. Dan semua ni dapat free. Anda boleh klik link yang telah saya sediakan di ruangan di ruangan posting ni, tak boleh klik ataupun rujuk posting-posting saya terdahulu. Boleh daftar di sana insya-Allah. Jadi semoga perkongsian kita pada malam ni Allah Taala rahmati, Allah Taala bagi kepada kita Allah Taala bagi ruang kepada kita untuk kita belajar. Seorang ni bila mana dia berada dalam jalanan mengaji, maka itu tanda Allah Taala nak bagi kepada dia kebaikan dunia dan akhirat. Bila mana kita ada masa untuk kita belajar, ada masa untuk kita mendengar ilmu, ada masa untuk kita dengar kuliah, ada masa kita untuk ikut daurah, ada masa untuk kita bertelaki, mengaji, sama ada secara berhadapan dengan guru ataupun kita belajar secara online macam kita sekarang ni. Kalau kita ada masa untuk perkara tersebut, itu tanda Allah Taala nak bagi kebaikan kepada kita. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang mana Allah Taala nak bagikan kepada dia kebaikan, nescaya Allah SWT akan faqihkan dia dalam agama. Macam mana nak faqih dalam agama? Kita hidup dengan jalan mengaji, hidup dengan jalan menuntut ilmu. Jalan kita ni, jalan mengaji, jalan menuntut ilmu ni sampai mati. Bukan hari ni saja sampai mati. Bukan sampai degree, bukan sampai PhD, tapi sampai mati. Sampai mati perlu belajar, sampai mati kita perlu untuk berada di jalan menuntut ilmu insya-Allah. Jadi semoga perkongsian kita pada malam ni Allah Taala berkati, Allah Taala bagi kekuatan kepada kita untuk kita terus belajar lagi dan lagi. Allah Taala bagi kekuatan kita untuk terus menuntut ilmu, sama ada bertelaki direct dengan syekh, direct dengan guru, ataupun dalam suasana PKP sekarang ni kita boleh belajar secara online, belajar secara online, dan semoga Allah Taala beri kepada kita kebaikan. Allah Taala bagi kepada kita kekuatan, dan juga Allah Taala bagi keluasan rezeki kepada kita. Percayalah, orang yang berada dalam jalan menuntut ilmu tidak akan miskin selama-lamanya. Selama-lamanya tidak akan miskin. InsyaAllah semoga Allah Taala bagi kekuatan kepada kita untuk terus kuat. Allah Taala permudahkan semua urusan kita insya-Allah. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala